Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya harap para penonton yang sedang menonton dan bersiaran bersama-sama kami dalam keadaan yang sihat, sejahtera, dan insyaAllah kami doakan ya dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, insyaAllah. Jadi sebelum kita mulakan topik perbincangan kita pada pagi ini, pagi yang damai dan cemerlang, izinkan saya untuk kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Masya Allah. Saya teruja ya kerana ramai dah yang bersiaran sedang bersama-sama kami dalam rancangan Secangkir Kopi Jam 10 Terampil dan Lestari. Saya Azian binti Muhammad Isa, host dan moderator anda pada pagi ini. Okey, kita nak raikan Kusyairah. Terima kasih kerana memilih pagi-pagi ni ya, pagi Sabtu ni memilih rancangan kami sebagai sarapan. Dan juga Tuan Kusyairi Ismail, selamat pagi Kusyairi. Ya, kita ada Sharina Intan Syarong. Terima kasih ya banyak-banyak ya pada semua. Di seluruh Malaysia kami alu-alukan kedatangan bagi sesiapa yang mahukan kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat untuk memanfaatkan tajuk kita kali ini. Sila tekan like dan tekan butang share. Moga-moga perkongsian kami ini ada manfaatnya buat kawan-kawan yang di sana ya. Kepada peminat setia Secangkir Kopi Jam 10, terima kasih kerana setia bersama kami sekali lagi. Dan untuk yang baru saja mengenali kami, Masya Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih ya. Mungkin terdengar ataupun tertengok ataupun tersengaja melihat penampilan saya dan Puan Nisa Harun dalam Secangkir Kopi. Selamat datang ya, kami alu-alukan, Masya Allah. Okey. Alright, ada ramai dah ni ya. Terima kasih banyak ya. Okey, Tuan Kamarudin Sulaiman dan juga ya ini yang paling ceria. Terima kasih. Okey, hari ini ya kita terus kepada topik perbualan perbincangan kita dalam platform Secangkir Kopi. Tidak ada kopi sebab bulan Ramadan, jadi kita reserve ya kopi tu lepas masa berbuka nanti. Jadi kembali kepada kita punya topik perbincangan. Pada minggu ini kami akan berdiskusi mengenai satu topik yang mungkin dekat pada anda, mungkin juga anda tertanya-tanya ya. Tajuknya iaitu suar terbit, trend atau jalan pintas. Okey, tajuk ini sengaja kami mahu tampilkan tajuk ini kerana kami dapati suar terbit, isu suar terbit ini semakin mendapat tempatnya di hati penulis dan juga para penerbit. Jadi apa maksud suar terbit? Okey, the simple meaning, the easy meaning ya, untuk pemahaman yang mudah, suar terbit ialah self-publish ya. Jadi amalan ini semakin mendapat tempat dalam kalangan penulis untuk menerbitkan karya mereka, dan dengan kepesatan teknologi ya dalam ilmu bantu penerbitan menambahkan lagi ya kemudahan ya untuk menerbitkan buku tidak sesukar dahulu ya. It is readily accessible ya. Kadang-kadang ya di dalam platform media sosial kita ada juga ya tawaran-tawaran mahu terbitkan buku hanya dengan satu klik sahaja. Betapa mudahnya untuk kita terbitkan buku pada masa kini ya. Jadi hasilnya di masa ini kita melihat suar terbit semakin trending ya. Penulis baru dibentangkan dengan pelbagai platform suar terbit dan tawarannya ialah buku anda pasti siap dan boleh terus dipasarkan. Okey. Namun saya fikir kalian semua mesti ada satu, kita kata satu pemikiran ya, yang mana satu-satu yang bersifat trending ataupun semasa biasanya bersifat sementara.
cepat naiknya, malah cepatlah hilangnya. Ya, betul tak? Setuju tak kalau saya katakan begitu? Ya. Jadi, dan atas sebab kita nak cepat inilah, nak pantas, nak terbitkan buku, penulis ada kalanya mengambil jalan pintas, ya, ataupun shortcut, ya, sehingga sanggup melangkahi atau melangkaui proses-proses yang sangat penting dalam jalur penerbitan sesebuah buku, ya. Yang penting buku siap cepat. Jadi hari ini kita mahu bincangkan topik ini, bagaimana penulis sebenarnya menanggapi isu suar terbit, ya. Adakah penulis hanya terikut-ikut dengan trend? Asal ada duit, semua boleh jalan, boleh terbit buku dengan pantas. Jadi untuk kita merungkai persoalan ini, seperti biasa kita akan bersama-sama dengan panel jemputan kita, tak lain dan tak bukan, ya, Puan Nisa Harun. Jadi kita jemput dia dalam skrin, insyaAllah. Okey, apa khabar Puan Nisa Harun? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah kita pun tak sangka ya ramai yang sedang menonton pada siaran kita pada pagi ini. Okey, Kak Nisa, ya, Puan Nisa Harun, selama mungkin hampir 3 dekad, ya, hampir 30 tahun rasanya dalam bergulat ya dalam penulisan. Apa agaknya ya yang Puan Nisa boleh komen ya isu suar terbit ni supaya penulis, penerbit dia boleh tahu ya, mungkin kita boleh tahu cakna isu-isu berkaitan dengan suar terbit ni, ya. Kita silakan Puan Nisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terujinya hari ini ramai sekali yang menonton secara siaran langsung, ya. Biasanya ramai juga, tapi hari ini lebih ramai, luar biasa ramai. Terima kasih dan selamat datang kepada yang pertama kali bersama-sama kami dalam rancangan Secangkir Kopi Jam 10. Kebiasaannya kami mulakan pada pukul 10 pagi. Hari ini sedikit istimewa, kami beri laluan kepada Majlis Penutup Sekolah Penulisan Ramadan yang saya fikir sebahagian daripada penonton pagi ini juga datang daripada sana kan, lepas tu pindah platform kemari. Terima kasih banyak. Biasanya kami bersiaran sekitar 2 minggu sekali pada hari Sabtu. Kadang-kadang Ahad sekiranya kami berhalangan ataupun ada sesuatu yang menghalang pada hari Sabtu. Jadi perhatikanlah dari laman Facebook saya, Nisa Harun ataupun Puan Azan Mama Isa, selalunya kami akan war-warkan untuk topik yang akan datang. Jadi kepada yang berkesempatan, ya, kepada yang sempat tekanlah klik, boleh klik butang like dan butang share dan ajak kawan-kawan yang mungkin berminat, yang mungkin ingin tahu. Kadang-kadang kenapa tuan-tuan, share dulu, letak di dalam laman sendiri, di Facebook sendiri kan, nanti nak cari senang, ataupun kita nak share balik, nak cerita balik. Itulah kadang-kadang saya guna untuk sharing tu, bukan untuk share sangat, tapi untuk saya, untuk mengingatkan saya supaya dapat cari semula dan mudah nak cari semula. Share juga kepada grup-grup yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan sertai untuk mereka juga sama-sama masuk di sini ataupun mendengar selepas ini. Kami raikan kedua-duanya. Cuma orang yang mendengar secara live ni dapatlah komen-komennya diangkat oleh Puan Azian, begitu kan, dapatlah namanya dipaparkan. Nanti platform ini akan dipindahkan, video ini akan dipindahkan ke YouTube. Dan nanti kekallah komen-komen tuan-tuan dan puan-puan yang baik-baik itu yang kami sangat hargai semuanya. Baiklah, topik hari ini topik yang sebenarnya sangat dekat dengan jiwa saya kerana saya sebagai pemula, mungkin tak ramai yang mengenali saya sebelum ini. Saya juga menulis kreatif. Sebelum saya, kalau yang mana mengenali saya sekarang, sebenarnya sebelum ini saya juga sudah menghasilkan karya-karya berbentuk kreatif, iaitu cerpen, novel, esei, yang bukan kreatif lah, esei dan sebagainya. Saya ni penulis pelbagai genre, penulis kanak-kanak pun saya ada. Jadi saya ni mencuba dan antara yang terkini saya melakukan penulisan travelog. Jadi dalam rencah penulisan ini ada kerencaman, ada pelbagai kaedah untuk menulis. Jadi orang selalu tanya saya, Puan Nisa karya terbit di mana ya? Apakah satu rumah penerbitan yang menghimpunkan semua karya Nisa Harun, katanya. Saya kata saya tak ada. Saya ni ialah penulis yang kahwin dengan banyak penerbit. Buruk tak bunyi dia? Kahwin dengan banyak penerbit. Tak setia langsung kan? Tetapi saya percaya saya boleh menulis mengikut keperluan ataupun mengikut apa yang diperlukan oleh rumah penerbitan berkenaan.
Misalnya, saya memang ada karya dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Saya ada karya dengan ITBM. Saya ada karya dengan PTS Publication. Saya ada karya dengan Karangcraft. Jadi pelbagai kan? Dan saya juga ada karya yang saya terbit sendiri. Jadi apa maknanya? Baik, tuan-tuan dan puan, hari ini memang seperti kata Puan Azan tadi, begitu banyak dan penerbitan secara sendiri ini ataupun disebut sebagai SUA terbit. SUA ni maknanya sendiri. Dia macam swasta, SUA pandu. Sekarang ni orang kenal dengan perkataan SUA foto kan, selfie kan, self. Apa-apa yang bentuk self itu awalannya ialah SUA. Jadi SUA bermakna auto ataupun sendiri ya. Jadi daripada sendiri-sendiri ini maknanya kita lakukan semuanya sendiri. Apakah ini saya orang pertama? Bukan. Saya bukan orang pertama yang SUA terbit. Setahu saya sebelum ini yang terkenal, yang popular dalam melakukan kerja-kerja penerbitan karyanya sendiri, karya beliau sendiri ialah pernah dengar nama Khadijah Hashim? Khadijah Hashim terkenal dengan novelnya Badai Semalam, Laila Azwa Gadisku, Bila dan di Mana, banyak lagi kan karya-karya Puan Khadijah Hashim. Jadi Khadijah Hashim terkenal dengan penerbitannya yang dipanggil K Publishing. K Publishing itu sebenarnya ialah syarikat beliau sendiri dan beliau mengeluarkan modal untuk menghasilkan. Jadi apakah artinya? Apakah artinya? Kenapa ni? Kenapa saya nak kena SUA terbit? Khususnya kepada penulis-penulis baru ini yang baru masuk, baru berjinak-jinak dalam dunia penulisan. Saya ni nak kena terbit sendiri ke? Tak ada ke penerbit yang nak karya saya? Kan dah timbul kerisauan kan? Baik. Jadi sebelum saya terangkan lebih lanjut tentang SUA terbit itu, kita kena faham mekanisme penerbitan terlebih dahulu. Baik. Ia sebenarnya satu disiplin. Publishing is a discipline, satu disiplin untuk dikuasai oleh mereka dalam bidang media dan komunikasi. Mascom Jadi siapa yang nak jadi editor misalnya, habis saja dia belajar di peringkat SPM dan sebagainya, masuk ke diploma in Mascom. Masuk diploma Mascom, lepas tu buat degree in Mascom. Dalam kursus degree Mascom tu dia ada pecahan dia, ada advertising, pengiklanan, ada broadcast, penyiaran, ini yang jadi juruhebah dan sebagainya, jadi pembaca berita ke, muncul di TV kan, juruhebah. Ada banyak lagi bidang, antaranya ialah publishing. Dia satu bidang khusus, tak belajar berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun buat degree untuk memahami apa itu publishing ya. Dan belum jadi master lagi tu. Ada orang lepas dia sambung buat sarjana, buat master dalam publishing. Jadi nampak tak? Dia satu disiplin yang panjang. Dalam tu nanti akan belajar bukan saja penerbitan, dia belajar pasal copyright, dia belajar hak-hak penulis, hak-hak pembaca dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, editor yang baik dia bukan sekadar betulkan ejaan. Editor, kalau kadang saya jumpa juga lah ya, setengah penulis katanya, setakat betul-betul kejayaan ni kan, Dewan Asia kan ada, PRPM, DBP kan ada, kita boleh shortcut je benda tu semua. Betul, itu bukan kerja editor, itu kerja pembaca proof ataupun proofreader. Okey, memang editor ada kemahiran itu. Editor seharusnya lebih mahir daripada proofreader. Jadi kerana kedudukannya berbeza lah. Proofreader ni dia baca bukan setakat ejaan, dia mengikut katakan saiz huruf, ini saiz font 13 ke font 12, dia boleh bezakan dan dia tahu ini 12.5. Begitu detail sekali ya. Seseorang pembaca proof, dia boleh tengok space itu, line spacing dia berapa besar, tepi itu, thumb rules dekat tu, itu dia panggil rule of thumb. Kenapa kita panggil rule of thumb? Kerana dalam buku harus ada satu ruang macam ni, thumb tu, kita punya thumb boleh duduk sedang elok dan tidak menutup huruf. Itu nama dia rule of thumb, asal usul dia. Jadi ada banyak sebenarnya perlu kita ketahui dan kuasai, bukan sekadar betul kerjaan. Yang ini kita, saya tak payah editor, hantar je. Yang ini kita betulkan dulu perspektif itu. Baik, saya akan terangkan dulu ya, apa itu ekosistem penerbitan. Baik, ekosistem penerbitan tuan-tuan dan puan-puan, ini yang tradisional. Yang tradisional ni kita bermula dengan penulis. Penulis akan hantar karya pada penerbit. Lepas tu kita dapat perjanjian, kita dapat royalty berapa dan sebagainya. Okey, kita tahu siap je kan? Okey, penerbit ni kita rasa wah, senangnya kerja dia. Kita ni susah payah lah, tak tidur malam dan sebagainya kan.
Tetapi sebenarnya penerbit ni tugasnya, ini saya senaraikan antara lain, bukan ini saja ya, antara lain ialah dalam rumah penerbitan itu ada apa? Ada editor, ada pembaca proof, ada yang design kulit buku. Itu bukan kerja senang bukan setakat buat kad raya ya. Ada pengatur huruf, maknanya reka letak dalam huruf, setting dalam buku tu macam mana. Kita ni penerbitan bukan sekadar pakai Microsoft Word. Boleh pakai, tapi kalau kita mahir menggunakannya, ada kaedahnya, ada tekniknya, ada ilmunya. Dan akhir sekali mungkin kita bawa kepada pencetak. Adakah kerja penerbit itu selesai? Belum lagi. Ini baru sebahagian daripada kerja penerbit. Kerana selepas itu, penerbit akan bawa buku ini masuk ke kedai, mesti ada promosi. Kalau tidak, ingat rajinlah kedai buku tu nak buat promosi. Kadang-kadang kita dapat kotak, dia promosi buku penerbit tertentu kan. Jadi, kalau tak ada benda tu, kedai-kedai buku tak rajin benar nak buat, kecuali buku kita memang best seller, boleh buat duit. Memanglah kedai buku akan buat macam-macam. Pemasaran, marketing, peruncitan, ini retail. Retail ni dia beza dengan borong. Maknanya kalau kita beli borong dengan beli secara runcit kan lain kan. Ada ni retail, jual satu-satu. Macam kat Shopee, macam kat Lazada tu jual satu-satu. Nak kena urus ni, bayangkan penulis nak kena buat semua benda ni kalau kita suaterbit. Nak kena pantau, ada kedai bayar, ada kedai tak bayar. Return buku yang dikembalikan kerana tak laku dan sebagainya dalam tempoh tertentu, kerana setiap buku yang terbit di setiap buku yang kita letak di kedai buku itu seolah-olahnya kita macam menyewa tapak dia. Dan tempoh yang diberikan oleh kedai buku pelbagai. Bergantunglah, mungkin dia rasa buku ni dah lama sangat tak gerak-gerak, dah berabur dekat situ, tak ada orang pegang pun. Jadi oleh itu dia perlu keluarkan buku itu kerana buku lain nak masuk dan sebagainya. Jadi tugas-tugas ini antara yang dilakukan oleh penerbit sebenarnya dalam syarikat penerbitan. Sebab syarikat ada banyak staff, yang staff dia macam-macam. Ini baru sikit yang saya sebutkan ini, sebahagian sahaja. Jadi bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan nak suaterbit, okey, boleh suaterbit. Semua yang dilakukan oleh penerbit ini, penulis kena buat. Segala yang di sini juga, penulis kena buat. Jadi soalan dia, mampu atau tidak kita melakukannya? Oh, sekarang ada Facebook, Puan Nisa, apa susah sangat. Facebook boleh, follower saya ramai. Jadi macam mana? Kita dengar dulu yang itu. Ya, kita jentik-jentik minda mereka terlebih dahulu untuk ambil masa dan fikirkan ini adalah satu ekosistem penerbitan. Ya, follower kita ramai. Betul kan mereka nak beli buku? Macam mana Yan? Wah, follower ramai. Memang saya setuju, follower ramai memang kita kena satu milestone ya, ataupun KPI, kita ada follower ramai. Tapi dalam ramai-ramai tu, cuba kita fikir berapa persen yang akan beli buku kita. Katalah follower kita 10,000, adakah 10,000 followers tu apabila kita pasarkan ataupun kita promosikan buku kita, saya ada buku baru, adakah 10,000 tu akan beli? Saya rasa mustahil 10,000. Kita akan mungkin kembali kepada kuantiti yang sedikit ya, mungkin kalau 10% daripada 10,000 tu membeli pun itu adalah satu, kita kata satu kenikmatan ya, ataupun satu kesyukuran ya bagi kita. Ya betul. Okey, pasal suaterbit, mungkin Kak Nisa kita ada satu soalan yang saya rasa menarik. Daripada Puan Ana Madihah. Oh, maksudnya penulis tu ada modal lah untuk beli mesin cetak bagai. Betul ke? Bukan macam tu. Mana tu? Saya jawab soalan tu sekali dengan saya sambung penerangan tentang suaterbit ya. Boleh ya? Okey, terima kasih. Bagus soalan itu. Alamak, nak kena beli mesin lah pula. Macam mana tu? Okey, jadi kita kena faham apabila kita cetak dekat mesin, dekat printer kita tu, itu bukan publishing, itu printing, kita cetak je kan. Jadi ada orang keliru. Dulu kita tak ada kelebihan itu. Kita sebenarnya tulis tangan, paling-paling pun kita pakai mesin type. Jadi tak ada istilah printing tu, tak ada. Sekarang istilah printing tu sudah ada. Sebenarnya boleh. Kalau setakat nak terbitkan zine dan sebagainya, zine kan majalah kecil tu, zine tu boleh kita pakai printer biasa. Tapi kita bercakap tentang soal buku, tentang buku. Okey. Jadi apakah kita perlu ada printer? Oi, mahal tu nak beli satu mesin pencetak buku. Dia bukan main-main industrial size tu mahal harganya, jadi tak payah kot. Memang ada syarikat pernah tak buat
buku cenderamata. Mungkin dalam kalangan ni ada guru-guru yang biasa bertugas membuat buku cenderamata untuk sekolah. Mana ada majlis, ada buku cenderamata. Tapi kita diminta menyediakan konten ataupun kandungannya, lepas tu kita dah setting. Mungkin ada guru yang mahir dalam bidang graphic design dan sebagainya. Lepas tu dah siap semua, dah cantik dah approve semua, kita pun hantarlah pada pencetak. Jadi pencetak akan print lah, akan cetak berapa banyak yang kita nak. Nak 100, nak 200 dan sebagainya. Itulah konsep pencetakan yang dimaksudkan. Hantar kedai untuk cetak. Ya, buku program kan. Buku cenderamata, buku program dan sebagainya kan. Itu konsep dia sebenarnya lebih kurang macam tu lah. Artinya bayangkan kalau kita buat buku program tu, bukankah semua tu kita kena buat dalam dia. Kalau kita tak tahu, kita akan berikan kepada orang yang mahir untuk design buku dan sebagainya kan. Jadi tak adalah sampai keperluan untuk membeli mesin cetak. Sekolah pun tak adalah nak beli printer yang untuk cetak kan. Okey, kertas pun mahal, betul. Okey, jadi saya nak berikan ini. Yang ini yang sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan suatu terbit itu. Jadi kalau kita boleh bahagikan secara percentage 10%, ni contoh mudah lah, royalty kita dapat 10% daripada 100%. Katakanlah harga buku, katakan harga buku RM10, kita akan dapat RM1 daripada itu. Dan RM9 lagi ialah penerbit. Dan pembahagian ini yang menyatakan bahawa untungnya jadi penerbit dapat 90%. Saya dah susah payah tak tidur malam ni. Kita mula tak tidur malam kan. Tidur malam berapa malam ni? Satu bahagian saja ataupun 10% saja. Kalau daripada RM10 tu kita cuma dapat RM1 saja. Tak adil. Oleh itu kan dia makan banyak tau. 90 dia dapat ataupun 9 daripada 10 kan. Jadi kita dah mula fikir macam tu. Bila kita fikir macam tu, oh kalau macam ni baik saya buat semua. Nampak tak? Saya akan dapat 100%. Okey. Betul. Secara matematiknya tuan-tuan dan puan-puan tak salah. Memang betul lah. Itulah dia daripada 100%. Angka tidak menipu. Betul. Kalau saya sebagai penulis biasa, saya dapat 10%. Selebihnya memang penerbit dapat. Tetapi dia. Dalam 90% itulah yang semua ini. Semua ini perlu dibayar. Gaji ni semua free je. Ini semua gaji. Ini transport macam mana? Nak bayar pada transport? Okey. Jadi sebab itulah saya bukan berkira dalam kerja-kerja penulisan. Selalunya apabila kita bayar kepada printer, kita minta diskaun tak? Apabila kita bayar pada transport yang nak tolong hantar barang, kita okey dia hantar sini 5 carton ke 5 peti ke buku kita hantar. Kita ingat orang transport tu nak bagi kita diskaun ke? Tak. Tapi kan kenapa? Soalan dia. Kenapa kalau kita beli buku dengan penulis ada diskaun tak? Ada diskaun tak? Apakah tak tidur malam 10 hari tu boleh kita diskaun? Itu soalan retorik lah, nak ajak penulis-penulis berfikir kan. Jadi kita perlu ada banyak hal yang untuk dipertimbangkan. Saya tidak menentang penerbitan secara suaterbit kerana saya juga ada karya-karya yang saya suaterbit dan saya pilih dan saya menerbitkan karya yang secara sendiri ataupun self-publishing ini, suaterbit ini dengan pengetahuan, maknanya dengan ilmu, dengan keputusan itu orang kata informed decision. Saya tahu kenapa saya nak terbit sendiri, kenapa ada buku saya memang terbit dengan penerbit lain, ada sebab-sebab tertentu. Ini contoh ini ialah buku saya yang pertama sekali saya tuar terbit. Ini dari segi sejarah penerbitan saya kan. Inilah buku saya yang pertama. Comel kan? Bersaiz kotak CD. Lebih kurang 5,5 kali 5,5 inci. Okay. Saiz ini tidak popular langsung zaman itu. Sekarang dah popular dah sebab photobook menggunakan saiz ini. Right. Saya terbit sendiri. Dalam ni ada 3 buah cerpen saja. 3 buah cerpen. Saya terbit bersama-sama dengan Dr. Mawar Syafi'i, sahabat saya dulu. Dan Dr. Siti Zainal Ismail, sastrawan negara. Kami bertiga, dia ada set ni. Set. Mawar rasanya buku Zel. Dr. Siti bukunya berjudul Kampung Paya Kami. Saya punya berjudul Lading Masih di Tangan. Lading. Okay, lading ni senjata rasmi silap cakap. Saya belajar dulu zaman-zaman universiti. Siapa ada geng silap cakap? Ustaz Hanafi kat sini? Okay, tak apa. Kemudian saya juga terbitkan sendiri kumpulan cerpen saya. Ini ialah kumpulan cerpen saya yang berjudul Impian Suri. Sekejap ya, saya dekatkan. Okey, nampak? Impian Suri. Alright. Okey, terbit kan? Terbit dulu. Saya terbit ini dengan company siapa ni? Ini company saudara SM Zakir.
Sebelum dia ada Nusa Center, dia ada penerbitan Pustaka Nusa Sedang Berhad. Okey. Saya tunjuk contoh dulu ya. Kemudian saya terbit sendiri lagi. Tapi saya ada buku di antaranya lah. Ini tahun 1998. Ini tahun 2001, 2002 lebih kurang. Ini tahun 2006. Saya ada kumpulan cerpen. Okey, kumpulan cerpen ini saya terbitkan dengan Ujana Ilmu. Ujana Ilmu ialah syarikat saya. Bukan Ujana Buku Ujana Buku tu DBT punya. Saya dulu. Ujana Ilmu. It's a website. Sekarang ni kami matikan dulu web base tu. Siapa nak beli melalui saya saja. Sebab teknik pembelian berubah. Ni kita kena ikut perubahan itu. Orang tak beli sangat dengan web base, kita guna cara lain. Okey. Jadi saya terbit ini. Dan kemudian jika tuan-tuan dan puan-puan saya percaya yang orang baru takkan jumpa lah yang ini sebab saya dah habis dah buku ni. Kemudian 10 tahun kemudian 2016 saya berikan kepada ITBM untuk diterbitkan semula. Rights tu saya punya, hak tu saya punya. Jadi saya boleh serahkan publishing rights itu, bukan copyright publishing rights saya berikan kepada ITBM untuk diterbitkan semula kerana buku ini juga diterjemahkan dan kemudian diterbitkan. Alright. Kemudian ni siapa yang sekolah penulisan Ramadan semalam ada 3 orang yang menang buku ni. Ni buku ni dipanggil Duo Cerpen Negori ataupun Duo Stories of Negori. Kerana dalamnya ada 2 je cerpen. Ni bermain dengan perkataan lah, duo duo and duo. Duo tu orang Negeri Sembilan cakap duo, orang Putih cakap duo. Kita lagi advance lah, Negeri Sembilan dia macam tu. Okey, gurau saja. Okey, dalamnya ada terjemahannya, ada dalam bahasa Inggeris dan diperkenalkan oleh penerima Sirat Award, Dr. Zakaria Ali, Prof. Zakaria Ali, juga diterjemahkan kedua-duanya itu. Jadi ada terjemahan di sini karyanya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini ialah saya juga ada karya yang terbit secara sendiri. Dari segi kos, kos ini kena fikirkan macam-macam Kena nak macam mana? Nak saiz. Nak ini dipanggil, ini gloss ni. Ini gloss. Berkilat-kilat kan, nampak tak kan lampu tu? Berkilat-kilat. Ini matte. Nampak tak? Dia tidak ada reflection. Ini matte. Matte paper. Ini pun gloss. Nampak tak kilat dia lain. Okay, ini ada yang spot UV dan sebagainya. Spot UV, yang ni ada spot UV tak? Ini tak ada spot UV. Saya spot UV. Ada satu lagi version saya ambil ni spot UV. Spot UV ni maknanya satu bahagian objeknya saja dikilatkan dan sebagainya. Ada banyak teknik. Ini semua teknik yang perlu kita ketahui apabila kita nak terbit sendiri. Jadi kita belajar. Ada banyak kan? Jadi kalau kita nak terbit sendiri. Okey, kalau kita tak mampu nak buat semua itu, ya Allah macam mana ni nak tulis lagi, nak fikir lagi, nak sebagainya kan? Oleh itu kita kena outsource, cari pakai je. Jadi carilah editor. Okay, ni tadi kan. Editor freelance ramai sekarang. Tapi editor yang baik lah. Kena pergi Ricky lah dulu. Ricky dulu editor yang baik, editor yang bagus, sebagainya. Siapa yang jadi editor? Biasanya dalam kalangan kawan-kawan editor, dia pun ada kawan-kawan editor. Saya cari yang editor-editor senior. Sebab saya cerewet. Tapi saya tahu apa yang saya tidak tahu. Ada banyak benda saya tidak tahu. Jadi saya perlukan editor yang lebih tahu daripada saya dalam aspek ayat, struktur dan sebagainya. Dia berani untuk mengubah apa yang saya cuba cakapkan, apa yang saya bertuliskan kerana dia nampak saya tidak jelas dalam memperkatakan isu yang saya nak tulis misalnya. Jadi editor yang nampak apa yang kita sebut sebagai clarity, dia mencari kejelasan. Dia nampak saya jelas tapi ada bahagian ni saya tak jelas. Okey, dia kata dia akan contact saya dan dia berani untuk berbincang dan kami berbincang hal tersebut. Jadi editor begini bukan mudah tapi ada. Jadi ingat, editor bukan sekadar membentuk ejaan sahaja. Dan tentunya editor ini juga sangat mahir dalam membentukkan ejaan. Yang ini penting Okey, jadi atur huruf ini saya bayar ni. Siapa nak atur huruf ni, saya mana reti nak buat macam bentuk dia sama macam buku. Saya tak pandai. Kerana saya tak ada ilmu tu. Pergi bayar. Tempah dan bayarlah kepada orang yang boleh melakukan reka letak dan atur huruf. Designer, saya design kad raya pun tak lepas. Masa zaman sekolah dulu kan, design yang cikgu buat latihan kad raya pun tak lepas. Jadi saya perlukan seorang designer untuk kulit buku sahaja kerana saya juga mempunyai kehendak visual dalam menerbitkan buku. Baik, jadi apabila apa yang dinamakan surat terbit itu? Surat terbit itu maknanya segala kos yang ditanggung oleh penerbit tadi, yang 90% ni ditanggung oleh penulis. Okey, kalau kita yang keluarkan modal di sini dan kemudian kita tak ambil royalty, kita ambil untung lah. Kita ambil, jadi harga buku satu hal lagi kan. Jadi katakan kos kita, kalau kos penerbitan contohlah, kalau kos RM5, takkan nak jual buku RM10?
Sebab nanti kalau masuk kedai buku akan minta berapa harga borong untuk mereka juga perlukan untung. Katakan kita nak, tak, buku saya RM10 je, RM10 saja, kedai buku minta diskaun, dia boleh sampai 60%, boleh sampai up to kemungkinan. Ada yang mungkin ambil sikit, kawan-kawan yang nak tolong jual, distributor, dropship dan sebagainya, itu semua nak kena pertikai. Ada matematik dia. Tak dapat saya nak cerita semua dalam tempoh yang pendek ini, tapi apa saya nak katakan, itulah maksud surat terbit. Maknanya kos kita tanggung sendiri, semua itu kita tanggung sendiri. Tapi kalau semuanya menjadi, sangat berpuas hati. Sangat puas hati, dia macam baby kita lah. Tapi ingat, itu baru bahagian pertama dalam penerbitan, kerana penerbitan ini keseronokan dia, saya selalu sebut ini a 9 days wonder. Jadi kita seronok macam pengapi tau. Seronok, buku baru. Siapa tak suka tengok buku baru terbit, baru keluar kan? Sangat menyeronokkan. Tetapi selepas itu, kita sambung selepas ini. Okey, menarik ya. Kita raikanlah, ada ramai yang masih belum lagi tahu ya. Pertama kali sebenarnya tahu apa maksud surat terbit tu. Itu yang kita raikan ya. Adakah soalan daripada puan tadi adakah kena beli mesin pencetak ya? Tidak ya. Maksudnya di sini penulis ada pilihan untuk menerbitkan sendiri dengan kapasiti dia untuk mengupah orang ketiga. Maksudnya kemampuan dia hanya menjadikan konten, tetapi dia untuk kita nak cantikkan buku tu, sebab sekarang ini yang menjadi isu adalah buku yang tidak mengikut standard industri buku tu sendiri ya. Saya kalau siapa-siapa yang pernah mengenal Kak Nisa dan membaca hantarannya, ada yang kita kata bernada mungkin tidak puas hati, geram, marah ya, akibat lambakan buku yang tidak kita kata mengangkat standard penerbitan ini, menafikan hak-hak editor, layout ya. Sampaikan Puan Nisa ada juga sebut ya, buku tu layak dijadikan sendal buku saja kan. So itu yang kita nak limitkan ataupun kita elakkan supaya penulis ada kesedaran begitu. Sebab buku kita nak publishkan buku, kalau saya lah, buku yang saya nak publish tu, saya punya tulisan tak naklah sekali tu je bestseller, sekali tu je. Tetapi buku yang baik ya, penulis yang baik, dia berupaya untuk mempersembahkan kontennya dalam buku yang tahan zaman, yang 20 tahun, 30 tahun masih malar segar ya. Seperti kalau puan-puan yang dalam SPR kan, masih lagi membaca karya-karya Hamka, masih lagi membaca karya-karya Shahnun Ahmad, sastrawan negara kita. Yang itu yang kita mahukan ya. Tapi itulah, kita nak elakkan daripada naiknya cepat, hilangnya pun cepat juga. Tak begitu Kak Nisa? Okey, saya teruskan. Baik, saya baca juga komen-komen di bawah ini kan, ada banyak persoalan yang timbul. Memang saya tak boleh selesaikan semua itu dalam tempoh lebih kurang 50-55 minit lah, panjang cerita surat terbit ini. Tapi tak apa, saya harapkan kami mengharapkan ia menjadi suatu cetusan untuk kita fikirkan semula sebenarnya kenapa. Tanya balik kepada diri sendiri, mengapa tuan-tuan dan puan-puan mahu surat terbit? Adakah sekadar mahu cepat terbit? Kenapa saya surat terbit? Memang pada ketika itu saya akui ada kelemahan, ada keburukan. Ada kelemahan, ada keburukan dalam surat terbit. Satu ialah, apakah yang kita nak lihat ini hanya sekadar karya kita ini terbit pada ketika itu. That's it. Nak terbit cepat, itu saja yang kita nak. Adakah itu yang kita nak? Atau kita mahu ke ketekalan. Ketekalan maknanya konsistensi. Ketika saya nak terbitkan kumpulan cerpen Impian Suri ini, saya nak hantar ke Dewan Bahasa. Memang boleh pun, insya-Allah, sebab karya dalam ni kebanyakannya yang terbit dalam Dewan Siswa. Ada yang tanya umur saya berapa? Saya dah 33 dekad dalam industri kan. Saya mula menulis pada usia sekitar belasan tahun lah, 15, 17. Saya SPM tahun 1990. Kiralah sendiri kot berapa umur saya kan. Mungkin kita hampir sebaya barangkali. Jadi, dalam penerbitan saya boleh hantar ke Dewan Bahasa, tapi pada ketika itu yang penerbit yang kita panggil mainstream ni
boleh dikatakan hanya dewan bahasa je pada tahun 90-an, awal 2000 pun. ITBM belum lagi mendapat mandat untuk menerbit buku karya asli. Ketika itu ITBM mungkin ada tapi hanya fokus kepada terjemahan saja. Jadi bayangkan pada ketika itu betapa bertumpunya semua penerbitan khususnya untuk media perdana semuanya ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita boleh bayangkan berapa panjang barisan untuk menunggu giliran. Jadi bukan maknanya yang tak terbit tu tak bagus. Dia insya-Allah bagus. Jadi yang saya terbitkan ini, saya berani nak terbit sini kerana dalam karya ini ialah kumpulan cerpen. Cerpen kumpulan maknanya saya seorang, dalamnya ada 15 cerpen. Antologi, ini biasalah, ini terms Antologi, kalau kata pun yang ramai-ramai tu, kata kita ada 15 orang, setiap seorang hantar satu cerpen, lepas tu kita keluar modal, so, kita share lah berapa kos buku kita share. Boleh juga, itu pun sesuai terbit juga namanya. Jadi kita pun naiklah bersama-sama, naik bersama, berjemaah namanya. Ya, kalau 15 orang itu 15 tidak dikenali, 15 orang lah kita promote dan sebagainya. Okey, itu ada kaedah-kaedah tertentu. Jadi penerbitan saya secara surat terbit ini saya lakukan kerana ketika itu saya tak boleh menunggu terlalu lama sebab nanti buku saya akan ketinggalan. Saya ada strategi dalam perjalanan penulisan saya. Saya nak begini, saya masuk sayembara, saya perlu menang atau tak menang dan sebagainya. Itu semua strategi untuk membina nama sebab penulis dia perlu ada nama. Nama ini bukan untuk terkenal, bukan untuk famous. Ini bukan zaman Insta famous, Instagram pun tak ada zaman tu. Tapi nama ialah kredibiliti pengarang. Nama ialah tanggungjawab dan kebertanggungjawab penulis itu kepada pembacanya. Jadi itu dipanggil ethos dalam, kalau saya di kelas retorik sebelum ni saya dah mention tentang ethos. Maknanya kredibiliti, who are you? Siapakah kita? Okay, bukan kita mempersoalkan, bukan kita mempertikaikan, alah aku ni bukan siapalah nak baca buku aku. Jangan macam tu. Itu dalam merendahkan diri pula, merendahkan hati sangat kan. Tapi kita perlu ada satu tahap keyakinan bahawa kita yakin keadaan kita ini baik, insya-Allah, kerana telah teruji. Telah teruji oleh zaman, telah teruji oleh banyak hal. Okay? Kemudian kita mahu himpunkan kerana kita mahu pembaca lain juga memanfaatkan tulisan kita. Oleh sebab saya ni banyak tulis cerpen, saya banyak tulis esei. Tulisan saya ni istilah dia bersipah-sipah. Di mana-mana lah, mana-mana teratur. Orang nak baca susah. Nak kena cari majalah ni, majalah tu dan sebagainya. Siapalah yang ada masa. Oleh sebab itu, niat saya ialah untuk mempermudahkan orang lain membaca karya saya dengan menghimpunkan. Inilah tugasnya, himpunkan. Jadi orang yang beri satu buku, dapatlah baca semua buku. Itu contoh ya. Jadi tapi pasal tak, yang ini semua cerpen. Novel-novel saya tak ada saya terbit sendiri. Novel-novel saya hantar ke rumah penerbitan tertentu. Satu, kerana saya hantar novel, contohlah novel saya yang pertama dulu, Mencari Local Standard, saya hantar ke Utusan Publication. Syarikat Utusan pun dah tak ada, tapi saya masih adalah sebahagian bukunya. Mencari Local Standard, ada bukunya. Jadi kemudian saya hantar kerana saya nak uji kekuatan saya sebagai penulis novel. Saya selama ni menulis cerpen. Itu cara saya. Dan saya ada Lentera Mustika. Maaf, buku tu pun dah out of print. Buku, apa lagi novel saya? Tawari Cinta. Saya ada novel kanak-kanak. Faris, Puteri Yang Hilang. Puisi untuk S. Zizwa dan sebagainya. Itu novel. Perasan tak? Novel saya tak terbit sendiri. Itu pilihan saya. Maknanya saya lakukan dengan pilihan sahaja. Bukan sekadar saya boleh itu saya buat. Tak. Saya tak nafikan siapa yang ada duit layak untuk terbit sendiri. Boleh, silakan. Tetapi tolonglah buat mengikut standard industri dalam penerbitan. Saya ingat lagi, ada seorang tokoh dalam bidang buku mengatakan, kalau nak terbit kumpulan cerpen, pergi kedai buku Uko ni. Uko. Berapakah saiz dia? Nampak tak buku saya? Ini semua kumpulan cerpen. Nampak tak sama saiz? Sama saiz. Okay, kecuali yang ini sebab ini kami saya saja. Ini saya saja lain Kalau nak ikut standard industri, inilah saiz dia yang diterima secara standard. Kerana kedai buku akan susun buku ikut saiz. Perhatikan. Buku saya, kalau siapa yang mengikuti buku saya, Kembara Sastra Nisa Harun tu yang travel ke UK, Dublin, sorry dah habis buku itu saiz dia besar. Tak ada masalah. Saya tak salahkan penerbit pun. Saya pun tak tahu apa saiz yang sebenarnya kerana buku itu pertama satu-satunya buku pertama dalam bahasa Melayu menulis travelog. Apa saiz yang kita nak pilih? Tak tahu. Jadi kita letaklah satu saiz. Jadi buku itu merata-rata. Ada dekat rak sastra, ada dekat rak mana-mana, rak macam-macam lah. Jadi saya ambil contoh Ni. Buku ni karya kita ini buku on copyright. Pernah tahu buku ini ditemui oleh sahabat saya. Dia kata, aku jumpa buku hang lah kat mana? Dekat rak parenting. Dekat rak parenting sebab dia dikira sebagai buku macam motivasi kot.
ni karya kita, hak kita. Tak tahu dia ingat buku hang tu hak mak kita, pak kita ke? Dia kata macam tu. Dia bergurau dengan saya. Jadi apa yang saya maksudkan ialah kemungkinan buku kita berada di rak yang salah itu boleh berlaku. Ini kerja-kerja masuk kedai ni. Kerja-kerja masuk kedai, macam-macam kita nak kena semak kat situ, betul ke buku aku ni dia berada di rak yang betul dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang mungkin boleh timbul. Jadi selain daripada, memang betul, saya ingat masa tu saya marah sangat kot Yan. Saya kata, ni marah betul, buku tebal-tebal tapi salah konsep ejaan dengan cerita lah. Caca Marbak, yang mana yang tidak menjaga ejaan tu saya memang tak boleh maafkan lah. Sebab itu perlu mendapat, come on, kita ada hak penulis, kita ada hak penerbit, kita ada hak pembaca. Hak pembaca ini ternafi. Kita nak jimat kos, kita kecilkan tulisan, halus-halus dan sebagainya. Gatal pun nak buka buku tu, ya Allah, nak baca buku tu macam ni. Ni apa ni? Nak kena buka lagi tak nampak. Itu menafikan hak pembaca. Sakit mata pembaca, dia bayar duit untuk menderita membaca buku kita. Konten bagus tapi kita nak sebab nak jimat, kita kecilkan semua benda. Ya Allah, saya rasa macam tak adil kan? Kita ambil duit orang tapi kita tidak memberikan hak yang betul. Jadi saya tahu ramai yang menerbit dengan baik. Ya, saya jumpa buku-bukunya, saya sangat syorkan pun kalau ada yang saya jumpa tu, saya gembira sangat. Baguslah begitu. Tapi kalau yang tak ada tu, yang tak boleh itu, tolonglah lakukan sesuatu terlebih dahulu. Saya memang amat-amat merayu, tolonglah jangan rosakkan industri dan jangan rosakkan ekosistem penerbitan itu, kerana kita harus, inilah tanda pada saya kan, peradaban sesuatu bangsa itu ditandai dengan satu daripadanya ialah kandungan penerbitan dan cara penerbitan. Cuba tengok dulu-dulu Al-Quran kita dengan ragam hiasnya. Cuba tengok pada zaman Abbasiyah, zaman Umayyah dulu kan, macam mana mereka meletakkan penghormatan kepada kandungan yang sangat mulia. Jadi saya membayangkan begitu, buku harus terbit dalam bentuk yang dihormati. Jadi itu yang saya kata, kalau baik jangan terbit kot. Dan kalau setakat nak terbit saya saja, saya rasa janganlah kita membazir kertas. Kertas tu makin lama makin kurang. Jadi saya tak nafikan hak orang lain untuk menerbitkan, tapi fikir dahulu. Okey, fikir dahulu. Ada banyak sebab untuk kita menerbitkan sesuatu karya. Jadi fikirkanlah. Jadi buatlah keputusan dengan minda yang jelas dan tahu kenapa tuan-tuan dan puan-puan mahu melakukan kerja-kerja suat terbit. Okey. Saya terpegun sebenarnya mendengar mengenai perkataan menafikan hak pembaca tu. Yang tu saya rasa itu adalah satu take away message, ya, message yang perlu diperhalusi, difikirkan, ya, direnung-renung ya oleh penulis. Kita tak mahu itu yang kita tak mahu suat terbit sebagai jalan untuk menerbitkan buku secara shortcut. Ya, kalau tengok Kak Lisa, Puan Lisa telah gariskan jalur penerbitan tu, ada ekosistem penerbitannya sendiri kan. Ya, untuk nak cepat, jadi ada banyak proses-proses editingnya, layoutnya, graphic designnya yang dah kita langkaui, dan hasilnya buku itu tidak seperti apa yang diharapkan, ya. Dan saya juga tertarik sebenarnya Puan Lisa, ya, mengenai okey, buku apabila kita rasa kita dah ada konten yang bagus, ya, katalah saya sendiri, saya rasa saya dah habis satu manuskrip buku kisah hidup, kontennya amat bagus, ya, dan saya rasa, saya percaya bahawa ada audience, ya, yang perlu dapat buku ni kerana ada banyak kita kata apa, kata-kata hikmah, ada banyak pengajaran-pengajaran yang saya nak bawa, ada gagasan yang saya nak bawa pada mereka. Jadi untuk ke arah itu, ya, untuk mencapai kita kata apa, ya, khalayak pembaca sebenar ataupun true audience ni, okey, kadang-kadang saya terfikir, adakah saya mahu suat terbit ataupun kita bagi pada yang mainstream publisher. Sebab dah ada banyak choice kan. Jadi bagaimana seorang penulis tu menentukan adakah saya layak untuk suat terbit ataupun saya harus tunggu dulu, harus pergi mungkin memberikan manuskrip kepada penerbit-penerbit yang sudah established, yang kita kata mainstream. Dan ada juga term indie publisher, yang itu pun satu hal juga kan. Jadi penulis ni mungkin dah keliru, ya. Dia tak tahu mana dituju. Jadi boleh mungkin sedikit mengenai perkara ini. Terima kasih Kak Lisa.
Okey, ada dua isu di situ, iaitu tentang jenis-jenis publishing dan juga saya kembali kepada poin yang pertama. Oh ya, yeah, bubbles. Maknanya you're reading bubbles. Siapakah pembaca kita? Who's your audience? Alright. Pada saya, dalam publishing ni, dalam penerbitan ada dua je. Satu, penerbitan dengan rumah penerbitan, conventional, traditional publishing, ataupun kita publish secara independent. Jadi traditional publishing ini sekarang ni dah mempunyai peralihan, apa yang kita panggil, ada yang terbit secara cetak, ada yang terbit secara elektronik, e-book. Lepas tu kita ada soalan tadi tentang e-book kan. Boleh, e-book juga satu platform baru pun bukan sekadar oleh sebab kita boleh tekan dengan satu button doesn't mean that you should. Ini satu istilah saya fikir, just because you can doesn't mean you should. Okay, kita sudah mempunyai lambakan penerbitan buku. Akhirnya siapa sebenarnya yang membaca buku kita? Apakah kita akan menjadi seorang penulis yang hanya suka-suka dan syok sendiri? Saya tak nak begitu. Saya fikir kita perlu bertanya kembali niat kita, ya. Kenapa kita nak terbit? Okey, kembali kepada term indie publisher. Dulu indie publisher ni ialah konon-konon dia ialah penerbit yang tidak mainstream, bukan mainstream. Jadi mereka menerbitkan rumah penerbitan lain dan asalnya bermula daripada dalam kalangan mereka yang terbit keluar modal sama-sama, katalah saya, Yan, sebab kita ada duit sikit, kita pun laburkan, kita pun buat satulah penerbitan. Nama penerbitan kami ialah Secangkir Kopi, contohlah kan. Jadi kita pun terbitkan buku Gabi lah dulu. Jadi itu dipanggil macam self-publishing juga konsep dia, tapi kita tak nak dikaitkan dengan media perdana, arus perdana, kita panggil lah kita indie publisher. Dan itulah yang menjadi labelnya je namanya, tapi pada saya mereka bukan indie sangat pun sekarang ni. Kebanyakannya is a normal publisher, traditional publisher, tapi dia bukan mengikut mainstream media. Dia ada, setiap rumah penerbitan itu ada house rule, ada garis panduan rumah penerbitan. Jadi dia ikut yang dia ada garis panduan dia sendiri, dia mengikut garis panduan itu, dan kemudian penulis boleh hantar manuskrip dan tidak ada bayaran diperlukan daripada penulis. Itu biasanya traditional publisher lah tu. Okay? Jadi indie tu is just a term. Jangan keliru itu. Pada saya mudahkan hidup kita dengan ada dua keadaan saja. Adakah ini traditional publisher atau self-publisher. Self-publisher ni swaterbit. Okay? Swaterbit ni dia jadi satu istilah yang baru-baru ni je. Jadi tiba-tiba macam semua menggunakan istilah itu, dia jadi macam trendy. Itu saya tak nak dia. Trendy is short-lived. Dia sekejap je. Kita tak nak buku kita hanya laku untuk 6 bulan je. Lepas tu orang lupa dah buku kita. Harap-harapnya buku kita ni bertahan. Jadi berapa lama kita tahan untuk promote buku kita di media sosial? Yang ni kita pun kena fikirkan juga kan. Kita bukannya ada, kita ni kan buat kerja seorang-seorang. Saya publishing semua benda kita buat seorang. Dah lah menulis kerja seorang-seorang kan. Jadi kita perlu ada team sebenarnya, ada pasukan yang boleh tolong promosi dekat Instagram, dan apa-apa apps yang akan datang, yang akan berkembang selepas ini, siapa nak jaga, siapa admin di belakangnya itu. Jadi itu semua team, perlu dibayar tu, itu perlu bergaji kan. Jadi bolehkah kita mampu begitu? Alright. Jadi hal-hal begini perlu diambil perhatian dari segi promotion. Itu baru promotion, kemunculan kita. Sebab sekarang ni penulis perlu munculkan dirinya di media. Dipanggil digital appearance. So, sekarang ni saya melakukan digital appearance. Saya tak langsung, saya juga mempromosi buku-buku saya sambil di sini kan. Okey, jadi siapa audience kita? Yang itu, sebelum kita self-publish, who is your audience? Jadi who is your audience ini bergantung kepada apakah kita terbit 100 buku, 90 daripadanya dibeli oleh ahli keluarga, saudara mara, sepupu sepapat, kawan-kawan sekolah. Oleh sebab mereka kenal kita, they buy ataupun mereka membeli by association. Kerana dia kenal kita, oh ni kawan saya ni, saya kena beli buku dia. Saya selalu bertanya, betul ke beli buku saya dia baca buku saya? Betul ke baca? Sebab motif akhir ataupun matlamat akhir seseorang penulis itu, ya, kita nak orang beli buku kita, tapi akhirnya kita nak orang baca buku kita. Itulah yang kita nak buat kan. Bukan kalau setakat beli buku sahaja tapi tak buat apa-apa. Baik saya jual buku nota kosong. Saya pun boleh jual buku nota kosong. Saya ada buku nota. Ini buku nota penulis saya panggil. Boleh gunakan. Dalam ni tak ada apa-apa. Tulislah apa-apa pun. Saya jual buku nota tu saja. Jadi saya perlukan sales. Sales memang perlu tinggi. Okay? Tapi saya menjual kandungan yang dipersembahkan melalui buku-buku ataupun bentuk buku yang tidaklah mewah tetapi sederhana, tapi mengikuti standard industri dalam penerbitan, dan saya tujukan kepada pembaca saya. Jadi saya ada satu buku yang penerbit dia buat hadiah kepada satu kumpulan yang mereka ni bukan setakat penerbit lah, dia ada banyak aktiviti lain. Jadi orang yang terlibat dalam aktiviti A itu, dia hadiahkan buku saya. Buku saya habis
tapi dijadikan hadiah untuk buku itu. Baguslah. Ada yang menghargainya, ada yang macam tak tahu nak buat apa dengan buku saya tu sebab dia bukan pembaca. Ingat dia bukan di intended reader. Jadi buku saya habis tapi sebenarnya tak sampai kepada orang yang sepatutnya. Yang tanya, mana nak cari buku ni? Mana nak cari buku ni? Buku tu sebenarnya habis di konon-kononnya di pasaran tapi tidaklah dibeli oleh orang yang betul. Apakah itu yang kita hendak? Jadi bagaimanakah kita nak kira KPI itu? Apakah sebenarnya yang beli buku kita ini dalam bubble kita sahajakah ataupun sebenarnya kita sebagai penulis tak keluar daripada bubble itu? Saya ni dikatakan penulis buku mainstream. Saya nak menembusi, oleh sebab itu saya menerbitkan karya saya dalam penerbit-penerbit lain supaya nama saya dikenali oleh penerbit-penerbit dan pembaca dan follower yang lain juga. Begitu kaedahnya. Jadi fikirkan semulalah hal ini kan. Jadi banyak yang saya lontarkan untuk kita fikirkan. Bukan saya menafikan, bukan jangan terbit sendiri. Tak, terbitlah boleh, tapi terbitlah dengan rasa tahu, mindfulness, jelas, objektif dan kenapa semua ini kita lakukan. Saya harap sangatlah jangan kerana kita ada kelebihan dari aspek keuangan, pemasaran, kawan-kawan kita ramai, oleh itu ramai sekali terbit ni, setakat 1000 nothing kan. Jadi apakah mereka itu sebenarnya pembaca anda dan adakah mereka itu boleh membina nama anda sebagai penulis? Sebab kita ni long run, kita jangka masa yang panjang sebagai penulis. Harap-harapnya buku kita kekal seperti buku karya Hamka, walaupun sudah tidak ada, sudah lama sangat, tapi bukunya masih lagi dinikmati, dibaca dan sebagainya. Mungkin itu ya, nak? Okey, alhamdulillah. Saya banyak kali juga saya merenung ya kata-kata Puan Nisa ya mengenai khalayak kita, our true readers ya, our intended true readers ya. Sebab saya setuju ya, Puan Nisa ada sebut mengenai writing is a work of art ya. Dia berterusan ya, dia bukan sekali muncul satu buku lepas tu dia senyap ya, tak ada. Kita sebagai seorang penulis, pada saya percaya kemahiran penulisan kita perlu digilap ya. Semakin lama semakin kita mendalami ya ataupun bergulat dalam bidang penulisan, semakin itulah kemahiran kepengarangan kita, penulisan kita itu semakin lebih tajam, lebih kita dah dalam sekolah penulisan Ramadan juga banyak ya diceritakan ya bagaimana memikat, bagaimana dengan mengadakan latar yang visualnya sangat memikat, dapat menarik perhatian ya para pembaca ya. So semua itu perlu digilap, perlu diasah, perlu dipertajamkan dengan membaca buku ya. Dan kalau untuk teman-teman yang baru saja mengikuti siaran kami dah masuk musim ketiga siri 2, bermaksud ada 12 ya. Betul lah kan? Ada 12 siri sebenarnya dan tuan-tuan boleh tengok ya, sama ada dalam YouTube saya, ada ya dalam YouTube saya Azia Muhammad Isa, boleh cari. Ada banyak kita bincangkan pasal niche and forte, bagaimana menulis dengan lancar ya, semuanya ada ya. Dan Kanisa pada saya lah kan, orang-orang yang nak suara terbit ni, yang nak pantas ni, mungkin kadang-kadang dia rasa rejection, dia tak boleh terima rejection ya. Boleh komen tak? Rejection daripada mungkin rumah penerbit dan dia kata okey, ini karya saya ni mahakarya, kenapa dia tak mahu terbit? Boleh kupas isu? Okey, sikit ya. Baiklah, memang sebagai penulis kita memang ada ego. Ego itu positif dan negatif, ikutlah. Ego sebenarnya tak salah, ego sebenarnya memberikan kita keyakinan ya. Kadang-kadang kita ni tak ada keyakinan pun tak boleh nak suara terbit kan. Okey, kemudian ego ini jangan sampai membawa kita kepada keangkuhan. Yang ini, saya sentiasa mengingati diri sendiri. Kadang-kadang saya ada rasa ego itu sebab confident terlebih kan. Orang kata confident berlebih. Ini bila terlebih confident nanti kita pergi arrogance. Ini kita tak nak lah kalau boleh kan, jangan sampai ke angkuhan. Tak nak begitu. Oleh itu, saya selalu memegang kata-kata sastrawan negara Prof. Muhammad Haji Saleh dalam satu sajaknya, saya lupa judulnya, tapi ada satu ungkapan yang saya selalu pegang. Hidup memerlukan usia. Nampak kan? Hidup memerlukan usia. So you need time. You need time. Bersabarlah. Saya sudah berada dalam industri ni lebih 30 tahun. 30 tahun saya sampai ke tahap ini. Lepas tu dia sebut-sebut sebagai telah melepasi ujian masa, saya tak tahu ujian apa kan. Tapi maknanya saya sudah berada dalam pelbagai, bukan saya yang terbaik. Saya bukan yang terbaik, saya telah melalui satu pengalaman, itu saja. Jadi gali lagi lah pengalaman mereka yang lain.
Dan apakah kita ni hidup pada zaman yang segala-galanya nak cepat? Segala-galanya nak cepat ini akan memberi kesan kepada hasil kita. Yalah, segala yang segera, sebab zaman instan, kan, zaman instan, segala benda yang kita nak cepat. Jadi kita hidup memerlukan proses. Pokok tidak boleh dipaksa untuk segera tumbuh. Kita tahu baja banyak-banyak, memanglah dia tumbuh, tapi lepas tu dia cepat mati. Jadi kena difikirkan semula perkara-perkara begini. Ada benda tidak boleh dipaksakan, tidak boleh disegerakan. Okey, saya percaya ni pendapat saya secara peribadi. Kadang-kadang karya kita ditolak oleh penerbit tu juga satu rezeki. Rezeki kadang-kadang ada kelemahan kita yang terlalu banyak dalam itu yang kita tak nampak, dan Tuhan telah datangkan satu halangan oleh penerbit tadi dengan menolak karya kita. Oleh itu, rejection itu telah menyelamatkan kita daripada satu aib yang mungkin selama-lamanya. Sebab ingat penerbitan tu kekal. Penerbitan itu kekal. Kita mati, karya kita kekal. Jadi bukankah penolakan tadi ataupun rejection tadi sebenarnya satu hikmah. Jadi jangan kita marah-marah. Saya pun ada karya yang saya ingat karya saya semua terbit. Ada karya saya yang ditolak. Jadi saya memang mula-mula tu memang jengkel lah. Dia kena tolak. Semua tak suka ditolak kan. Tetapi fikir kembali. Kadang-kadang itu sebenarnya bantuan daripada langit yang membantu kita. Hikmah sebenarnya nak menjaga. Editor sangat diperlukan. Janganlah kita rasa kita boleh buat seorang sebab kita hanya ada 2 mata Tuhan bagi, bukan 4. 4 ni saya tambah sendiri ni pakai glasses kan, tapi tak cukup. Kita perlukan mata yang lain untuk melihat kelebihan dan kekurangan. Kadang-kadang kelebihan kita begitu tak nampak, orang lain yang nampak. Jadi kita perlu hargai hal itu. Jangan nafikan jangan nafikan hak itu juga, hak penerbit, dan pada saya kan keseluruhan ekosistem itu. Jadi semua benda ini perlu kita ambil peduli terlebih dahulu. Perhatikan, bukan hanya kerana kita lepas masuk bengkel hari ni, oleh itu besok mesti tulis dan lusa kena terbit. Tidak, siapa kata begitu? Kita tidak kata pun ada deadline, ada time frame yang kita mesti terbit pada ketika itu juga. Tidak, hidup memerlukan usia, kata sastrawan negara Muhammad Saleh. Jadi kita perlu ada pengalaman terlebih dahulu, barulah kita ada sesuatu yang untuk ditulis. Kerana kita harus menulis kerana kita memang ada sesuatu untuk diperkatakan, bukan kita tulis sebab orang lain menulis. Yang ini janganlah sampai begitu ya, hendaknya. Alright, terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung ya. Lagi 1 minit tepat kepada 1 jam. Jadi terima kasih banyak-banyak ya kepada ada Puan Ani, Alia ya, penulis juga ni. Terima kasih kerana sudi ya datang bertamu dalam secangkir kopi jam 10 pada saya lah. Saya rasa mungkin kita jadikan hashtag lah, hidup perlukan usia tu ya, supaya kita renung-renung ya, bagaimana mungkin kepengarangan kita pun memerlukan pengalaman ya. Yang instan, yang cepat memang seperti percikan bunga api, nyalaannya sekejap ya. Dan saya pasti yang mana yang telah melihat sesi yang dulu jadilah seperti lilin kan. Lilin itu bukan saja menerangi ya, tetapi lama ya, cahayanya lama, mampu bertahan ya, lebih lama daripada percikan api. Jadi ada apa-apa lagi Kak Nisa untuk saya sebanyak penulis baru ni ya, mungkin pesan-pesan terakhir untuk penulis-penulis SPR 2021 ya. Terima kasih banyak-banyak ya, segerombolan datang ya, terharu kami. Terima kasih kepada Zamri dan Tuan Hafiz jugalah yang meruara-ruarakan ya discussion kami ni. Boleh Puan Nisa? Ya, saya dapati ada beberapa respons. Saya baca setiap satu komen dalam video saya tu, setiap satunya saya baca, seboleh-boleh saya jawab semua tahu, setiap satu saya cuba. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi saya dapati masih ada kekurangan dari aspek pembacaan. Jadi pembacaan, kita ni kan hidup perlukan usia. Usia tu maknanya hidup perlukan pengalaman. Kita tak dapat pengalaman semua orang. Ni nak jalan pintas kan? Jalan pintas adalah melalui pembacaan. Membaca ni ada banyak cara. Saya dapati ada banyak buku yang saya sebutkan tu tak dapat dikesan. Maknanya tak tahu kewujudan buku-buku berkenaan. Jadi yang ini tambah dulu ya, banyakkan membaca. Saya sendiri mempunyai sejarah pembacaan yang sangat panjang daripada kecil sampai sekolah menengah, sampai itu barulah saya mula-mula nak cuba menulis. Masa tu istilah cerpen pun tak tahu apa dia, apa benda pun tak tahu ya. Jadi saya sangat mengesyorkan tolonglah
banyakkan membaca. Tak kisah, baca dalam bahasa Melayu boleh, kalau boleh, mampu baca dalam bahasa Inggeris, baca. Tak mampu bahasa Inggeris, cari karya terjemahan. Tolong kembangkan horizon pembacaan kita. InsyaAllah barulah kita ada sesuatu yang bernas untuk disampaikan. Kalau tidak, kita hanya menyalin apa yang orang lain tulis. Oh, orang ni jual nasi lemak, kita pun jual nasi lemak. Orang ni jual cucu kuduk, kita pun jual cucu. Jadi kita hanya mengulang apa formula orang lain. Jadi kita sebagai penulis mesti unik. Kita mesti unik, tak boleh sama. Karya Yan tak sama dengan karya saya tak sama dengan karya Yan contohnya. Jadi ya, dia orang siswa kan antara karya yang memulakan tapak penulisan saya. Jadi terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, di mana-mana sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan baca, di situlah akan menjadi bahannya, bahan untuk penulisan. Jadi kalau kurang kita punya bahan, kuranglah apa yang kita nak tulis. Ini tengok dalam video yang sebelum ini, kita sebut tentang 7 tip menulis dengan lancar itu. Yang pertama tu sebenarnya ialah mengumpul bahan. Mengumpul bahan tu bukan sekadar kumpul, tapi datang daripada pembacaan. Mahu teknik membaca juga, kami sudah ada satu video kan tentang cara membaca sebagai penulis, reading as a writer, kita dah buat satu. Jadi masuk ke YouTube Azia Muhammad Isa ataupun dekat saya pun boleh, saya ada playlist saya dah susunkan untuk secangkir kopi saja. Saya buat playlist, jadi boleh ikuti di sana pada waktu lapang-lapang, waktu senang-senang. Jadi silakan. Jadi saya doakan agar semuanya menulis dengan lancar, menulis dengan hikmah, menulis kerana ada sesuatu yang ingin kita tinggalkan kepada generasi kita, dan selepas kita tidak ada nanti, bukan sekadar 2 baris nama pada batu nisan saja yang kita tinggalkan, tapi kita tinggalkan lebih daripada itu insya-Allah. Teruskan menulis. Saya doakan semuanya, semoga keberkatan Ramadan ini melimpah ruah kepada kita semua insya-Allah. Sekian dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian ya, kata-kata nasihat, pesan-pesan ya dalam membina nama kita sebagai penulis. InsyaAllah saya doakan puan-puan yang bersungguh-sungguh yang mahu jadi penulis ya, cuba untuk tanamkan semangat membaca dulu ya, membaca dulu, dan insyaAllah ya perlahan-lahan kita temui kita punya kepengerangan sendiri ya. Yang penting jangan berhenti menulis ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Nisa Harun. Terima kasih seluas lautan kepada sahabat-sahabat ramai ya yang mungkin saya tak sempat nak letakkan komen mereka di atas stream. Minta maaf, tapi insyaAllah kami akan lihat satu persatu komen. Ya, terima kasih kepada yang sudi menonton, menghabiskan 1 jam. Moga-moga 1 jam ini 1 jam yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Jadi kita tutup majlis dengan tasbih, kifarah dan surah wal asr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asr innal insana lafi khusr. Terima kasih sekali lagi. Yang salah, kesilapan, segala kekhilafan itu semuanya datang daripada kami. Yang elok, yang sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah, mungkin 2 minggu lagi. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat memenuhi Ramadan terakhir dengan ibadah insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.